Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, hari ini kita selamat pagi. Um, jadi hari ini kita bersiaran langsung daripada Kolej Profesional Mara Bandar Penawar, halaman Kolej KPM Bandar Penawar official. Dan hari ini kita ada satu sesi slot khas berkaitan dengan anda tanya, kami jawab. Okey. Jadi hari ini kita akan mempunyai beberapa orang speaker hari ini. Kita ada yang pertama sekali kita ada Encik Maizul Draman. Yang kedua kita ada Tuan Pengarah kita Encik Mazan bin Mat Yausuf, dan juga kita ada Puan Azlina binti Johari. Okey. Encik Maizul Draman adalah Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik. Encik Mazan adalah Pengarah KPM Bandar Penawar, dan Puan Azlina Johari adalah sebagai kita punya timbalan pengarah hal ehwal pelajar. Jadi tuan-tuan, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan semua yang menonton sekarang ni untuk memberikan sebarang soalan, okey, dan kami akan jawab soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan di ruangan komen, okey, ataupun tuan-tuan boleh saja bertanya di page tadi ataupun melalui di page inilah, dari di page ini untuk kami menjawab soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Sementara menunggu soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan, okey, saya ada beberapa soalan kat sini yang kami dah collect. Okey, kami dah collect hari ini. Dan sebelum ni, okey, ada banyak juga soalan kat sini. Okey. Tapi kita tunggu dulu, kita ada lebih kurang ada 12 orang viewer sekarang ni. Oh, semua cepat Ada 12 orang viewer. Okey, kita nak tunggu dulu ke? Cik Maizul? Ustaz? Kita terus jawab je. Bagi ruang sikit kot, dalam 20 minit lagi mungkin ada orang nak share dulu ke, okay? Yang ni mungkin ada yang bertanya soalan sebelum ni yang belum masuk. Jadi mungkin kita bagi ruang 2-3 minit lah. Sementara ada yang baru nak log in lah. Okey, baik. Boleh masuk suara kot, suara dengar elok tak? Takut ada yang tak, yang audience yang ni dia suara kita tak jelas kan. Okey, boleh minta. Okey, boleh minta kepada viewers untuk menulis kat situ bagai ruangan itu. Okey. Okey, mungkin boleh dengar ke suara kami? Suara saya especially boleh dengar ke? Okey, jelas. Okey, jelas, boleh. agak Okey. jelas. Okey. Bagaimana dengan penonton viewers? Okey, kita ada 23, sangat cepat naik Sangat cepat 23 viewers sekarang ni. Okey, so yang lain, okey. Boleh tak tulis kat situ? Okey, jelas. Cikgu Jinggo, Cikgu Jinggo pun ada ni, cikgu saya dulu ni. Cikgu Jinggo Okey, Cikgu Jinggo dalam bahagian gamification in education Encik Muhammad Faizal pun ada kat sini. Okey. Baik, okey, share lagi untuk sesi live ini. Okey, kita akan menjawab pelbagai jenis soalan-soalan yang sebelum ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak berkesempatan nak tanya kan. Jadi hari ni sesi khas, kita bagi satu slot khas daripada pukul 10 pagi sampai pukul 11.30 pagi untuk kita menjawab segala persoalan-persoalan yang ada di fikiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Okey, share lagi. Okey, share lagi. Okey, so untuk yang pendahuluan saya memperkenalkanlah dulu diri saya, sebagai moderator. Tadi saya kenalkan 3 tetamu istimewa kita. Saya yang tak dikenalkan dalam ni. Okey. So saya adalah Abdul Razak bin Abdul Majid sebagai moderator pagi ni, okey, mengendalikan sesi khas ini untuk menjawab segala persoalan-persoalan yang ada di dalam fikiran ataupun yang telah kita dapat daripada para pelajar ataupun daripada ibu bapa. Okey. So boleh kita mulakan kepada soalan-soalan yang ada. Okey tuan-tuan, sekali lagi saya suka untuk maklumkan tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya di ruangan chat, okey, tentang apa sahaja soalan berkaitan dengan Kolej Profesional Mara Bandar Penawar. Boleh tanya apa saja, okey, di ruangan chat boleh tanya, okey, sepanjang sesi ini berlangsung. Okey. Baik, untuk yang pertama kita ada satu soalan. Tapi sebelum tu kita nak minta lah kan, kita punya Tuan Pengarah untuk berucap sedikit, untuk menjelaskan sedikit tentang
apakah dia KPM Bandar Penawar kan, apakah polisi-polisi ataupun dasar-dasar ini guna pakai, apakah keistimewaan berada di KPM Bandar Penawar ni. Jadi saya serahkan kepada Encik Mazan bin Mat Yusof untuk sesi tersebut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Razak. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi pada saudara Razak selaku moderator. Alhamdulillah, pada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti secara live FB pada pagi ini, saya selaku pengarah di Kolej Profesional Mara Bandar Penawar mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan insya-Allah daripada masa ke semasa kita akan sering berhubung dengan pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk masa-masa akan datang. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga kerja Kolej Profesional Mara Bandar Penawar kerana usaha sebegini yang kita lakukan untuk menjernihkan atau untuk memberi ruang dan memberi ruang kepada warga di luar sana untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kolej Profesional Mara Bandar Penawar dan seterusnya Mara amnya lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Kolej Profesional Mara Bandar Penawar yang ditubuhkan dalam tahun 2008 ini merupakan institusi yang penuh di bawah Majlis Amanah Rakyat. Kita KPM Bandar Penawar ini ditubuhkan pada 2008, menawarkan ada dua kursus di sana, iaitu kursus Diploma in Logistik dan Diploma in Accountancy. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila tuan-tuan dan puan-puan menghantar anak belajar di sini ataupun ada di kalangan penonton sekarang ini yang menonton live kita ini yang akan datang belajar, khususnya pelajar semester 1 pada 1 Julai ini, insya-Allah pihak kami akan memberikan yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak tuan-tuan dan puan ataupun saudara-saudari sekalian belajar di KPM Bandar Penawar ni. Jadi sebagaimana saya katakan awal tadi, iaitu kita ada dua kursus, logistik dan accountancy. Jadi masa pembelajaran ataupun jangka masa berada di sini hanyalah selama 2 tahun. Jadi pelajar-pelajar akan ditempatkan di asrama sehingga habis belajar. Jadi tidak perlulah risau masalah rumah sewa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton sekalian, kita KPM Bandar Penawar ingin menyediakan sebaik-baik ruang tempat belajar kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dan kepada pelajar-pelajar sekalian. Kita menyediakan fasilitis yang baik dan sewajarlah untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita ingin melahirkan pelajar-pelajar yang bukan setakat cemerlang dari sudut akademik, malah kita ingin melahirkan pelajar-pelajar yang bersahsiah yang baik, berpribadian yang baik, dan apabila mereka keluar daripada KPM Bandar Penawar, kita akan dapat bezakan sebelum dan selepas mereka masuk di kolej ini dari sudut akademik dan dari sudut pencapaian sahsiah dan pribadi, begitu juga dari sudut pencapaian jati diri dan sebagainya. Aktiviti co-curriculum yang kami atur untuk pelajar-pelajar ni kita akan buat sebaik mungkin demi mencapai jati diri pelajar tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suasana pembelajaran kita akan sediakan yang sebaik mungkin dengan suasana yang baik, kondusif dan komprehensif mengikut norma-norma baru yang akan kita tempuhi selepas ini setelah kita melalui COVID yang baru-baru ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah norma-norma baru tu kita akan praktikkan di Kolej Profesional Mara Bandar Penawar ini dengan penjarakan sosial dan sebagainya lah. Dan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan jangan bimbang, insya-Allah norma-norma baru tersebut kita akan laksanakan dan kita akan praktikkan di KPM Bandar Penawar ini. Tuan-tuan dan puan-puan juga sidang penonton, insya-Allah pensyarah-pensyarah yang ada di Kolej Profesional Mara Bandar Penawar ini adalah pensyarah-pensyarah yang terlatih, dan pihak tuan-tuan dan puan-puan jangan bimbang kerana subjek yang mereka ajar itu adalah subjek yang mereka menguasai. Mereka mengajar di dalam bidang tertentu yang mana degree mereka ataupun masters mereka adalah dalam bidang tersebut. Mereka tidak lari daripada bidang asas pengajian mereka semasa di universiti lagi. Jadi pengajaran dan pembelajaran yang akan dibuat oleh pensyarah-pensyarah adalah yang terbaik untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan.
Selain daripada itu, kita KPM Bandar Penawar bukan setakat inginkan anak-anak, tuan-tuan dan perempuan cemerlang dari sudut akademik, sosial, peribadi, co-curriculum. Kita juga ingin melahirkan generasi pelajar yang ada misi keusahawanan. Bermaksud apabila mereka keluar, mereka akan bercirikan seorang usahawan yang berjaya. InsyaAllah kita harap pelajar-pelajar di Kolej Profesional Mara Bandar Penawar ini apabila mereka keluar, bukan setakat mereka menggenggam segulung diploma, malahan mereka ada berjiwa seorang usahawan dan insya-Allah kita harap mereka pada satu hari akan menjadi usahawan yang berjaya. Saya rasa mungkin setakat itu saja dan lepas ini saya akan menjawab atau saya akan bersama lagi dengan tuan-tuan dan puan selepas ini. Jadi untuk itu setakat ini buat seketika ini daripada saya dan saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Baik, terima kasih Tuan Pengarah Cik Mazan bin Mat Yausuf bagi sesi introduksi ataupun penerangan berkaitan dengan kolej sebentar tadi. Baik, saya menjemput lagi tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita bertanya soalan di ruangan chat dan juga boleh share sesi live ini bagi mendapatkan lebih banyak lagi viewers. Okey. Baik, kita ada beberapa soalan dekat sini. Okey, kita ada beberapa soalan dekat sini. Okey. Yang pertama soalan daripada ini soalan-soalan kita ambil daripada yang sebelum ini Kita sebelum ni telah mengumpulkan beberapa soalan daripada para ibu bapa ataupun para pelajar tentang KPM Bandar Penawar. Jadi soalan yang pertama yang kita dapat adalah soalan ini. Extension plug memang tak boleh bawa ke? Barang elektronik apa je yang boleh bawa ke KPM Bandar Penawar ni? Untuk menjawab soalan ni saya menjemput Puan Azlina, Puan Azlina sebagai Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar untuk menjawab soalan ni lah. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana soalan tersebut saya jawab secara penuh lah berkaitan dengan extension plug ni memang tidak dibenarkan dibawa ke asrama kerana kami sangat telah menetapkan peraturan bahawa peralatan elektrik yang dibenarkan hanyalah printer pun kalau dibawa sebab dalam satu bilik tu hanya satu saja printer ataupun pencetak yang dibenarkan dan juga satu laptop untuk setiap pelajar lah, tapi mereka semua kena memohon. Jadi barang elektronik lain daripada itu sebagaimana kipas, jug kettle dan sebagainya memang tidak dibenarkan dibawa ke asrama KPM Bandar Penawar. Okey Razak. Baik, terima kasih Puan atas jawapan yang sangat baik. Seterusnya kita ada lagi soalan. Soalan berkenaan dengan buku daripada Tuan Azaidi Abdullah. Tuan Azaidi bertanya dekat sini, Assalam, saya nak bertanya tentang bayaran buku teks. Kat senarai bayaran ada tulis RM600. Adakah bayaran buku teks ini untuk satu semester saja ataupun untuk sepanjang pengajian 2 tahun? Jadi untuk menjawab soalan ni saya mempersilakan Encik Maizul sebagai TPHA untuk mungkin ada sedikit informasi berkaitan dengan soalan ni. Okey, terima kasih Cik Razak. Terima kasih juga kepada Azaidi, Cik Azaidi bin Abdullah. Assalamualaikum semua. Secara ringkas saya jawab sebenarnya yang tertulis dalam senarai itu anggaran tapi saya telah mendapat maklumat daripada pensyarah semester 1 untuk kedua-dua program kita iaitu DIA dan juga Diploma Accounting dan juga Diploma Integrated Logistic Management. Anggaran untuk buku semester 1 tidak lebih daripada RM200. Tidak lebih. Kalau ikut DIA ni lebih kurang RM170 hingga RM180. Untuk logistik lebih kurang RM150 hingga RM180. So dia tidak lebih daripada RM200 dan pembelian buku ni bukan dibayar ketika mendaftar tetapi ia perlu dibayar sebab pensyarah yang akan edarkan buku dan dia kena bayar kepada pensyarah yang terbabit lah. So bukan RM600 lah seperti mana yang tertera dalam senarai tersebut. Jadi harap dia menjawab soalan daripada Encik Azaidi tadi. Terima kasih.
Terima kasih Encik Maizul. Saya teruskan lagi dengan soalan berkaitan juga dengan akademik. Okey. Okey, soalan dia adalah berkaitan dengan daripada Cik Natasha, Non Natasha, program IEP bila boleh naik kelas dan berapa kota dalam satu sesi? Okey, untuk yang mungkin tak tahu apa dia IEP adalah Intensive English Program, yang mana program ni kita tawarkan kepada pelajar-pelajar yang English dia waktu SPM dia tak kredit lah, dapat D, so dia kena menjalani kursus ataupun program IEP tu selama 2 bulan. Dan selepas itu, selepas dia lulus, barulah dia akan mohon untuk kemasukan ke program diploma. Jadi KPM Bandar Penawar memang akan buat pengambilan untuk program IEP. InsyaAllah pelajar-pelajar dijangka mendaftar pada 23 hari bulan Ogos. 23 hari bulan Ogos untuk program IEP, dan untuk KPM Bandar Penawar kita kita dijangka menerima lebih kurang 50 orang pelajar, iaitu lebih kurang 2 kelas lah, satu kelas lebih kurang 25 orang. So dijangka dalam 2 kelas insyaAllah. Okey, terima kasih pada Nur Natasha yang bertanya. Okey, kita teruskan lagi berkaitan dengan dengan buku teks Okey. Okey, bagaimana dengan buku teks Cik Maizul? Maafkan saya. Okey, berkaitan dengan buku teks Oh, yang ini tadi yang saya dah maklumkan juga tadi pada awal tadi, bahawa bukan 600 lah, dia macam DIA untuk program accounting lebih kurang dalam 170 atau 80, dan juga logistik lebih kurang dalam 160 hingga 180. So tidak lebih daripada RM200 dan tidak perlu bayar waktu pendaftaran, bayar kepada pensyarah yang akan edarkan buku ataupun edarkan modul yang akan diguna pakai. Dia pelajar kena bayar kepada pensyarah. Jadi parents ataupun ibu bapa mungkin boleh meninggalkan duit buku kepada anak-anak tu lebih kurang dalam RM200. InsyaAllah cukup untuk semester satu, pembelian buku-buku untuk semester 1. Okey, terima kasih Cik Razak. Baik, terima kasih Cik Maizul untuk penerangan yang tepat tadi. Okey, kita teruskan kepada soalan-soalan yang seterusnya. Okey, soalan-soalan berkaitan dengan hal ehwal pelajar lah. Okey, berkaitan dengan hal ehwal pelajar. Dekat sini ada satu soalan, okey. Adakah pelajar semester 1 perlu membawa laptop ke college? Saya rasa ini mungkin Puan Azlina boleh jawab, okey. Berkaitan dengan mungkin berkenaan dengan akademik kan, macam dia nak buat assignment dan sebagainya kan. Adakah perlu? Ataupun mereka cukup cuma membawa handphone saja. Sekarang ni handphone pun boleh buat macam-macam kan. Dalam tu PowerPoint pun ada. Okay, boleh type segala jenis assignment dalam tu kan, cuma dalam bentuk mobile lah. Okay, macam mana pandangan Puan Azlina? Okey, terima kasih atas soalan ni. Okey, kalau ikut pada saya, untuk pelajar semester 1 ni memang digalakkan untuk membawa laptop ke kolej, kerana walaupun kita di sini ada sediakan beberapa komputer lah di perpustakaan dan di koperasi juga ada, tapi untuk mengelakkan penjarakan sosial dan juga sentuhan dan sebagainya, lebih sesuai lah untuk dalam keadaan PKPP sekarang ni pelajar semester 1 membawa laptop masing-masing ke kolej sekiranya ada. Kalau sekiranya tak ada, boleh saja menggunakan handphone anda sendiri ya. Okey, itu je. Okay, Razak, back to you. Okay, alright. Terima kasih Puan. Okay. So, saya menjemput lagi tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya soalan di ruangan chat sesi live ini di Kolej Profesional MARA Bandar Penawar. Okay. Dekat sini kita ada lagi beberapa soalan. Okay. Assalamualaikum. Saya nak bertanya, adakah semua subjek akan belajar di kelas atau separuh di kelas dan separuh lagi secara online? Okay. Ini mungkin saya boleh panggil Cik Maizul lah untuk jawab soalan ni. Okay. Okey. Terima kasih yang bertanya siapa ni, saudara Aiman Hakim. Ini saya rasa kemungkinan untuk pelajar semester 1 yang tanya Encik Aiman atau bakal pelajar lah saudara Aiman. Untuk pelajar semester 1, pembelajaran mereka akan menggunakan strategi gabungan, iaitu ada yang kena masuk kelas face to face dengan pensyarah di dalam kelas, dan juga kita juga menerapkan pembelajaran secara online. Ada
katakan pertemuan untuk seminggu ada 3 jam, mungkin 2 jam tu kena masuk kelas macam biasa, berjumpa dengan pensyarah. Dan 1 jam tu kita akan buat sesi dalam online untuk membiasakan pelajar-pelajar. Jadi dia gabungan, strategi gabungan bukan 100% online. Dia ada dua-dua tu ada. Okey, harap menjawab soalan saudara Aiman tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Mazul. Okey. Seterusnya kita pergi ke soalan yang seterusnya, okey, berkaitan dengan adakah CJ diploma ini diiktiraf? Okey. Kerana ada sesetengah sijil yang tidak diiktiraf. Okey, jadi saya panggil sekali lagi Cik Maizul untuk jawab soalan ni. Okey, soalan ni saya rasa agak favourite lah sebenarnya kita terima, especially kepada yang mungkin belum kenal KPM ni ya. Untuk makluman saudari Nurul Syafiqah ataupun kepada semua yang mungkin baru first time dengar KPM ni, kita di KPM Bandar Penawar, kita ada Diploma in Integrated Logistic Management, DLM, dan juga Diploma in Accounting. Dan kedua-dua program kita yang kita tawarkan di KPM mendapat pengiktirafan daripada MQA. Daripada MQA. Jadi boleh, kalau rasa nak ni, boleh semak dalam website MQA dan cari KPM Bandar Penawar, insya-Allah akan jumpa nombor CJ tersebut. So, nombor pengiktirafan tersebut. Jadi jangan risau, bukan hanya di KPM Bandar Penawar, KPM, saya rasa semua KPM, hampir ke semua program kita telah mendapat pengiktirafan daripada MQA. Cuma mungkin ada beberapa program baru yang masih dalam proses untuk permohonan. Tapi di KPM Bandar Penawar, kedua-dua program kita diiktiraf oleh MQA dan juga JPA. So, jangan risau, insya-Allah. Terima kasih. Baik, okey, anda semua tak perlu risaulah berkaitan dengan sijil-sijil ya, sijil ataupun diploma yang ada di KPM. Bukan setakat di KPM Bandar Penawar saja, di semua KPM semuanya diiktiraf lah. Okey, so baru kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan dekat sini berkaitan dengan EIP juga. Saya rasa IEP kan, bukan EIP kan. Okey, so kita maintain lagi Cik Mazul, untuk jawab soalan ni. Okey, boleh. Terima kasih Puan Noriza ataupun saudari Noriza. Betul, untuk soalan untuk IEP selepas menamatkan program dengan syarat lulus program tersebut, mereka perlu memohon untuk kemasukan ke peringkat diploma. Dia bukan automatik dia perlu memohon, tetapi of course di pihak kami akan lock tempat tu boleh katakan kita dah standby untuk pelajar IEP. Keutamaan nanti akan diberikan kepada pelajar IEP dulu, barulah kita akan tawarkan kepada pelajar-pelajar lain. So don't worry dari segi tempat, insya-Allah, tapi dia mesti juga memohon seperti biasa. Nanti bila dia masuk, saya rasa pihak kaunselor lah ataupun pihak mungkin ICP akan bantu bagaimana untuk guide pelajar-pelajar ni untuk memohon ke peringkat diploma. Okey, terima kasih Cik Razak. Baik, terima kasih Cik Mazul. Okey, kita beralih pula kepada soalan yang seterusnya. Okey, berkaitan dengan adakah pelajar akan duduk di asrama sepanjang pengajian? Okey, ini kita serahkan soalan ini kepada Puan Azlina, kita punya TP HCP. Okey, untuk menjawab soalan ni. Okey, tentang soalan adakah pelajar akan duduk di asrama sepanjang pengajian. Memang betul, kami di College Profesional Mara Bandar Penawar ada cukup katil dan juga cukup bilangan bilik untuk menempatkan semua pelajar, yang mana apabila mendaftar pada SEM 1 mereka akan ditempatkan di asrama, mungkin akan berpindah-pindah bilik atau blok sahaja, tetapi sehingga grad nanti memang akan belajar dan juga tinggal di asrama kami lah ya. Jadi tak perlu risau untuk cari rumah sewa dan sebagainya. Sepanjang 2 tahun pengajian mereka akan ditempatkan di dalam asrama. Baik, terima kasih Puan. Puan, kita beralih Okey, kepada terima soalan seterusnya berkaitan juga dengan hal ehwal pelajar. Yang ni berkaitan dengan cuti. Okey. So berkaitan dengan cuti untuk balik ke rumah, bila akan diberitahu? Masuk 2 Julai sampai nak raya haji ke baru boleh balik? Okey, baik. Tunggu sebentar. Okey. Kita punya soalan ni, soalan ni akan dijawab oleh Puan Azlina. Okey, tapi kita beralih dulu kepada soalan yang lain. Okey. Soalan ni ketika IV dulu. Okey. Assalamualaikum. Ketika ini kita masih dalam PKPP. Adakah sesi pembelajaran dalam kelas mengamalkan SOP?
Okey, bagi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, okey, penonton viewers sekalian, okey, hari ini dan besok KPM Bandar Penawar mengadakan sesi gotong royong perdana, kan? Untuk kita pastikan kita mengamalkan SOP di dalam PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran. Tapi untuk menjawab soalan ini dengan lebih lanjut, saya mempersilakan Encik Maizul untuk mungkin lebih memperinci lah berkaitan Okey, dengan SOP. terima kasih kepada Encik Hamrizal yang bertanya. Kita faham tentang kerisauan ibu bapa berkenaan dengan pelaksanaan ataupun penjarakan sosial di dalam kelas. Tapi untuk menenangkan jiwa ibu bapa ataupun rasa tenang, jangan tak nak kan. Don't worry, insyaAllah setiap kelas patutnya kita boleh memuatkan lebih kurang 25 hingga 35 orang. Ini kalau normal practice kita. Tetapi untuk sepanjang semester ini, kita hanya meletakkan 15 orang pelajar dalam satu kelas saja dengan penjarakan meja yang kita buat lebih kurang 1 meter lah. So kita memang mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. So jangan risau ibu bapa, insya-Allah bukan hanya di bilik kuliah ataupun di kelas-kelas, penjarakan sosial juga dipraktiskan juga di keseluruhan kolej, termasuk di Terasa. Puan Azlina pun bersetuju dengan saya, di asrama pun kita mengekalkan penjarakan sosial, di kafe kita mengekalkan penjarakan sosial, di perpustakaan, di mana saja dalam kampus, insya-Allah. Saya rasa bukan hanya di KPM Bandar Penawar, semua KPM ataupun semua pusat-pusat institusi pendidikan MARA pun menggunakan pakai praktis ini. Okey, dan saya rasa jelas jawapan itu kepada Encik Hamrizal. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Maizul. Okey, sementara menunggu Puan Azlina, so kita teruskan dulu dengan soalan-soalan berkaitan dengan akademik. Boleh ke Cik Maizul? Boleh, tak ada masalah. Okey, daripada Mimi RW, Tuan boleh hantar KPM ada tawarkan khusus TESOL ke? Mungkin soalan dia boleh tahu ke KPM ada tawarkan khusus TESOL? Okey. Kepada Mimi RW, okey, untuk makluman saudari Mimi, di KPM, mana-mana KPM kita ada 6 kampus kita keseluruhannya. Memang kita tak ada program TESOL lah. Okey, program TESOL kita tak ada. Yang paling hampir dengan TESOL ni, sebab TESOL ni dia teaching English yang paling hampir dengan TESOL adalah kita ada Diploma in English Communication, DEC, Diploma in English Communication. Itu yang paling hampir, tapi spesifik on TESOL memang kita tak ada tawarkan di mana-mana KPM. Terima kasih. Baik. Terima kasih Encik Maizul. Okey, so saya rasa Puan Azlina sudah bersedialah untuk menjawab soalan berkaitan dengan tadilah. Okey, so adakah pelajar akan duduk di asrama sepanjang pengajian? Okey, ini soalan yang tertangguh tadi kan? Okey, Assalamualaikum. Okey, sepanjang pengajian pelajar, apabila mereka mula mendaftar pada sesi pertama pengajian, mereka akan ditempatkan di asrama kami, asrama lelaki ada 2, asrama perempuan pun ada 2 blok, masing-masing semua sekali ada 4 blok, dan kapasiti kami mencukupi untuk menempatkan sepenuhnya lah untuk semua pelajar yang mendaftar di KPM Bandar Penawar. InsyaAllah mereka akan berada di asrama sepanjang pengajian, tidak perlu susah payah mencari rumah sewa dan sebagainya. Okay, jangan risau, sila datang ke KPM Bandar Penawar. Okey Puan, soalan yang seterusnya adalah berkaitan dengan cuti. Untuk balik ke rumah bila akan diberitahu? Masuk 2 Julai sampai nak raya haji ke baru boleh balik? Okey, untuk pelajar yang akan mendaftar pada 1 dan 2 hari bulan Julai ini, iaitu pelajar semester 1, begitu juga dengan pelajar SEM 5, 6, 7, pelajar kanan yang akan pulang pada 3 dan 4 Julai. Okey, mereka ini selepas saja pendaftaran akan dikuarantinkan di dalam kawasan kolej selama 14 hari. Okey, selepas 14 hari, iaitu kalau yang mendaftar pada 1 hari bulan, selepas 14 hari maknanya 15 hari bulan, okey, mereka telah
diberi kebenaran lah. Okey, paling tidak pun kita ambil kiranya secara lamsam lah 4 hari bulan tambah 14 bermula 18 hari bulan Julai, kesemua pelajar akan dibenarkan untuk outing dan juga untuk pulang bermalam sebagaimana yang kita lakukan sebelum inilah ya. Cumanya ada kelainan sedikit bagi tahun ini di mana peraturan sepanjang PKPP ni kita telah mengubah suai sikit peraturan kita di mana kebenaran untuk outing pelajar hanyalah mengikut giliran ya, iaitu pelajar lelaki pada hari Ahad, pelajar perempuan hari Isnin, pelajar lelaki kemudian bergila-gilalah sepanjang hari itu tersebut dan juga waktu pun juga ada perbezaan di situ. Bila pelajar-pelajar pulang ke sini, kami akan beri taklimat yang detail berkaitan dengan keluar masuk pelajar dan juga pulang bermalam, insya-Allah. Okey, kemudian tentang selama 2 Julai ya sampai naik kita baru boleh balik. Okey, memandangkan raya haji kita jatuh kepada hari Jumaat 31 bulan Julai, maka kami juga telah berbincang dari segi perusahaan tertinggi, pelajar-pelajar oleh kerana telah melepasi 14 hari kuarantin di kolej, mereka dibenarkan pulang bermalam, tetapi masih lagi kena mematuhi SOP lah ya. Kalau sekiranya pelajar perlu menaiki kenderaan, okey, perlu patuhi SOP, mengikut segala, pakai face mask, hand sanitizer dan sebagainya lah. Kita jaga kita. Okey. Baik, terima kasih Puan. Okey, Puan, kita teruskan lagi soalannya seterusnya. Okey, daripada Encik Rizwan Ramli. Salam Tuan, sedikit kemudahan untuk pelajar yang ada ATM, line telco yang baik, kemudahan lobby, kafe. Thank you Tuan. Saya tak pasti ini soalan ataupun satu statement, okey, tapi mungkin soalan lah, sebab kita sesi hari ini adalah anda tanya, kami jawabkan. Jadi mungkin Puan Azlina boleh tolong jawab berkaitan dengan isu ni lah. Okey, tentang kemudahan pelajar yang ada ATM. Okey, ATM kami tak adalah di dalam kawasan kolej ya. Kerana kalau nak dikirakan kolej kami ni berhampiran dengan bank yang terdekat iaitu Bank Islam. Jadi di situ ada ATM. Pelajar sekiranya mereka outing, mereka akan boleh keluarkan duit mereka di ATM Bank Islam yang terdekat. Okey, walau bagaimanapun kami ada koperasi. Okey, insya-Allah kami akan upgradekan koperasi kami sebagai ejen bank, tapi ini belum lagi dijalankan buat masa inilah ya. Kemudian line telco yang baik ni, okey, ni memang saya boleh pastikanlah kerana kalau sekiranya wifi dan sebagainya yang diberi perkhidmatan ataupun provider dia adalah koperasi KPM Bandar Penawar, kami memang sediakan line yang sangat bagus untuk pelajar. Jangan risau, mereka hanya perlu membeli apa benda ni untuk di asrama lah. Sepanjang mereka di asrama boleh membeli tiket tu di koperasi, okey, dan mereka boleh menggunakan servis wifi yang baik. Okey, kemudahan lobby, kafe. Okey, lobby ni kalau di KPM Bandar Penawar memang dalam asrama, setiap asrama memang kita tempatkan washing machine ataupun mesin basuh, dan di asrama perempuan juga ada dryer, mesin pengering. Jadi insya-Allah lah dari segi kemudahan, kalau pelajar nak gunakan kemudahan ini boleh gunakan, tetapi kalau katalah mereka nak berjimat dan sebagainya pun boleh juga terpulang kepada masing-masing. Kalau dari segi laundry, lobby dan sebagainya, kita memang ada sediakan ampayan di setiap asrama di bahagian Anjung. Okay. Tentang kafe, memang kafe kami ada. Kita ada 6 pengusaha kafe di mana ada kafe minuman dan juga kafe makanan. Pelajar-pelajar memang akan membeli makanan dan juga minuman ya di semua kafe yang ada itu dengan mematuhi penjarakan sosial dan juga SOP untuk pembelian lah di KPM kita ni. Okay, di kafe especially. Baik. Terima kasih Puan Azlina untuk jawapan tadi. Baik. Okey, sekali lagi saya mengalukan tuan-tuan dan puan-puan untuk share sesi live ini dan juga mengemukakan sebaran jenis soalan berkaitan dengan KPM Bandar Penawar. Apa saja yang anda nak tahu? Okey, berkaitan dengan KPM Bandar Penawar daripada segi pengurusan, daripada segi akademik, daripada segi asrama dan sebagainya. Boleh tanya di bahagian ruangan chat. Baik, Puan Azlina, kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi berkaitan dengan sesi outing. Sesi outing untuk pelajar bagaimana untuk sesi outing?
Okey, sebagaimana yang saya terangkan sedikit tadi untuk pelajar sesi outing dia, okey, kalau sekiranya selepas ni saya ceritakan selepas 14 hari lah pendaftaran yang dibuat pada bulan Julai ini, okey. Masa selepas 14 hari dah di kuarantin, okey, pelajar akan dibenarkan untuk outing Waktu outing akan kita pendekkan lah. Kalau sebelum ni pada pukul 7 pagi hingga 7 malam, tapi kali ini kita pendekkan daripada 10 pagi hingga 6 petang sahaja. Walau bagaimanapun pada hari hujung minggu iaitu hari Jumaat dan Sabtu, waktu tersebut dilanjutkan sedikit lah. Dan kalau pelajar ingin tahu lebih lanjut lagi, apabila anda mendaftar pada 1 dan hingga 4 hari bulan Julai nanti, kami pihak-pihak macam pihak urus setia hak ehwal pelajar akan menerangkan dengan sepenuhnya dari segi sesi outing anda. Yang pasti Okey, terima memang kasih boleh Puan. Baik, terima kasih Puan untuk jawapan yang sangat bagus Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan berkaitan dengan akademik. Okey. So soalan dia adalah bilakah jadual kelas akan dikeluarkan? Jadi ini saya jemput Encik Mazul lah untuk jawab. Okey, terima kasih. Soalan yang diterima awal saya rasa soalan ni. Alhamdulillah, semangat nak belajar tu kan. Okey. Jadi untuk makluman semua, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang akan mendaftar pada 1 dan 2 Julai nanti, kelas kita dijangka bermula pada 5 Julai. 5 Julai hari Ahad. Jangan pula kalau orang daripada luar Johor pelik pula kenapa kelas start hari Ahad sebab Johor bekerja pada hari Ahad. Jadi untuk menjawab soalan ni, bila jadual kelas akan dikeluarkan, insya-Allah you daftar sebelum kelas bermula 5 Julai tersebut kita akan edarkan. Jadual dah siap cuma kita edarkan selepas pelajar mendaftar. Okey, jadi sebelum 5 Julai you dah tahu dah you akan masuk kelas mana, apa subjek-subjek yang you akan ambil nanti. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Mazul. Okey. So seterusnya kita pergi kepada soalan berkaitan dengan sesi pendaftaran. Yang ni Cik Mazul ataupun Puan Azlina? Saya rasa Puan Azlina jawab ni soalan ni. Puan Azlina Okey. So saya mau persilakan Puan Azlina untuk jawab soalan ni berkaitan dengan sesi pendaftaran. Okey, sesi pendaftaran untuk pelajar SEM baru ataupun freshies nanti pada 1 dan 2 hari bulan Julai. 1 adalah untuk khusus pada pelajar lelaki, manakala 2 Julai adalah pelajar perempuan Okey, untuk pendaftaran nanti kita mengikut SOP IPMA ataupun IPT juga SOP yang sama, dan kami menekankan hanya seorang waris sahaja yang boleh menemani pelajar memasuki kawasan kolej Kalau katalah daripada kampung ataupun daripada rumah, pelajar datang sebuah kereta dengan ibu, bapa dan adik, memang tak ada masalah, boleh. Tetapi sampai saja di pintu pagar utama KPM Bandar Penawar, pengawal kami akan hanya membenarkan masuk seorang waris saja, sama ada ibu ataupun bapa ataupun kakak ataupun abang ikut pada mana waris yang datang untuk menghantar pelajar pada hari tersebut. Jadi untuk tidak menyusahkan keadaan, lebih baiklah daripada rumah tuan-puan bergerak seorang sahaja ahli keluarga dan juga pelajar yang akan mendaftar semasa hari pendaftaran. Okey, terima kasih Puan. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan berkaitan dengan muat berkaitan dengan muat daripada Cik Eliza Nur Razali. Adakah setiap pelajar dalam diploma dan dia perlu ambil muat sebelum habis pengajian? Sekiranya tak ambil, apakah impaknya kepada pelajar lah? Jadi saya jemput Encik Maizul untuk jawab soalan ni lah. Okey, kepada saudari Eliza Nur Razali, adakah setiap pelajar wajib ambil? Dan jawapan dia adalah memang kita muat adalah merupakan syarat graduate Jadi dalam erti kata lain, semua pelajar KPM semua KPM, bukan hanya di Bandar Penawar KPM, semua KPM perlu menduduki muat, perlu ambil muat sebab ia merupakan syarat wajib. Kalau tak ambil, dia tak graduate. Jadi dia kena ambil sebelum dia tamat pengajian. Memang dia kena duduk untuk exam muat dulu. Okey, lepas tu barulah dia akan graduate lah. So kita memang akan susun jadual dan kita akan plan bila pelajar ni kena ambil semualah. Okey, jadi impact dia adalah
dia tak ambil, dia tak akan menamatkan pengajian, dia tak akan graduate lah daripada KPM. Jadi memang kena ambil sebelum dia menamatkan pengajian. Harap jelas kepada saudari Eliza. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Maizul. Okey, baik, ada satu soalan lagi berkaitan dengan SOP. Saya rasa Encik Maizul pun ada jawab tentang SOP-nya lah. Okey, tadi berkaitan dengan PDP kan, SOP PDP. Jadi daripada Encik Hamrizal, okey, bertanya tentang adakah KPM menetapkan pemakaian mask sepanjang masa dan jika ya, adakah pihak KPM ada menyediakan mask untuk kegunaan para pelajar? Okey, untuk ini saya rasa kita berbalik kepada arahan daripada MKN sendiri ataupun KKM. Kita menggalakkan pelajar-pelajar, bukan hanya pelajar, semua warga kerja kita pun kita digalakkan untuk memakai topeng, terutamanya kepada mereka yang ada simptom-simptom yang seolah-olah mungkin agak bergejala yang sesemua. Tapi kita bukan mengatakan ia diwajibkan pakai, tapi kita menggalakkan, dan memang di poster-poster kita ataupun banting yang kita buat memang pemakaian pelitup muka sangat digalakkan pakailah. Tapi di pihak kolej kita sebenarnya mengharapkan mungkin pelajar tu boleh membawa sedikit bekalan mask ataupun sanitizer sendiri. Kita ada sediakan macam hand sanitizer di setiap kelas kita, di beberapa hotspot kita memang kita sediakan hand sanitizer sendirilah. Tapi kita juga galakkan kalau boleh dibekalkan kepada anak-anak ataupun pelajar tu hand sanitizer juga face mask sendiri, insyaAllah. Jadi harap saya menjawablah soalan yang diberikan oleh Encik Hamriza tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Mazul. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan daripada Cik Nur Aisyah Fatin. Adakah pulang bermalam pada hari raya wajib bagi semua pelajar? Bagaimana pelajar yang jauh yang tidak mahu balik? Ni mungkin hari raya ni masukkan adalah hari raya haji lah. Jadi saya menjemput Puan Azlina untuk menjawab soalan berkaitan dengan hari raya ni. Okey, pulang bermalam pada hari raya wajib bagi semua pelajar ataupun tidak, ya. Kalau pelajar yang jauh daripada Borneo memang kita tak wajibkan, ya. Cumanya biasalah kalau katalah pulang bermalam dan sebagainya ni, ada setengah pelajar yang ingin pulang bermalam ke rumah kawan-kawan, itu kita benarkan, tak ada masalah. Tapi bagi yang tak nak balik untuk pulang bermalam pun setakat ini memang kita terima, memang boleh dia tinggal di kolej. Cumanya kena perlu melaporkan kepada fellow aras masing-masing untuk penyediaan makanan dan sebagainya lah. Kerana kalau katalah pelajar tak balik, tak outing, macam mana nak makan dan sebagainya, okey, di situlah kami perlu tahu bilangan sebenar yang tak balik dan kita perlu laporkan pada penguasa kafe lah untuk membuka kafe pada minggu tersebut, ya. Okey, tapi sebaiknya pelajar bolehlah balik sebab nak cuti yang lain punya, nak cuti lain, nak tunggu cuti yang lama dan panjang memang belum tahu lagi bila kan, ya. Okey, itu saja. Baik, terima kasih Puan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan berkaitan dengan akademik. Okey, ada dua ni daripada Tuan Amirul Hakim. Bagaimana bekas pelajar nak dapatkan CLO untuk kegunaan transfer kredit semasa degree? Okey, ni mungkin saya boleh jemput Encik Maizul untuk jawab. Okey, kepada alumni kita lah, saya rasa ni Amirul Hakim. Untuk silibus ni, dia ada proses dia yang mana sebenarnya hanya boleh dikeluarkan oleh Bahagian Pendidikan Tinggi MARA. Jadi saya cadangkan, saya nak explain dekat sini mungkin akan ambil masa. Saya cadangkan mungkin boleh message saya personally ataupun message saja kepada page, message page KPM atau Facebook page. InsyaAllah kami akan respon dan kita akan maklumkan bagaimana proses dia. Jadi dia ada proses yang mana you kena mohon daripada Bahagian Pendidikan Tinggi lah untuk kita dapatkan syllabus untuk you dapatkan kredit transfer bila you buat degree nanti. Okay, so PM kami, insyaAllah kami akan respon kemudian. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Mazul. Cik Mazul akan tunggu sebentar. Ada soalan lagi berkaitan dengan akademik. Okey, daripada Nurul Syafiqah. Selepas tamat pengajian diploma ini, ke manakah hala tuju pelajar? Adakah hanya di swasta sahaja ataupun boleh di mana-mana sektor kerajaan? Maksudnya mungkin di
mungkin yang dimaksudkan ni adalah pekerjaan lah kot, bukan sambung belajar. Okay. Jadi saya silakan kepada Cik Mazul. Okey, sebenarnya soalan ni pun kerap saya terima. Ke mana pelajar, ada 7 pelajar sebenarnya nak boleh bekerja dalam sektor government ataupun sektor private. Sebenarnya kita tak ada masalah. Saya rasa bukan hanya di KPM, di mana-mana institusi pendidikan tinggi pun pelajar boleh masuk sektor kerajaan, government sector ataupun private sector. Tetapi saya percaya semuanya sama, bahawa peluang pekerjaan sebenarnya lebih banyak di private sector berbandingan government. Government ni mungkin agak limited berbanding dengan private. Jadi untuk makluman Nurul Syafiqah, bahawa graduan kita, alumni kita daripada semua KPM, bukan hanya di Bandar Penawar, semua KPM, mereka berada di kedua-dua sektor. Bukan 2, 3 sektor sebenarnya. Satu adalah government, dia boleh masuk dalam government, dia juga bekerja sebagai private sector, dan juga yang ketiga, dia menjalankan perniagaan dia sendiri. Perniagaan dia sendiri. So 3 sektor. Jadi tak ada masalah dari segi ke mana hala 7 pelajar. Tetapi macam saya katakan tadi, saya rasa mungkin di private sector peluang dia lebih luas, lebih banyak berbanding dengan government. Itu jawapan saya lah kepada soalan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Mazul. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan soalan berkaitan dengan hal ehwal pelajar lah. Okey. So daripada Cik Nur Masyitah, bolehkah pelajar balik rumah time weekend selepas kuarantin 14 hari? Jadi ini mungkin Puan Azlina boleh tolong jawabkan, okey, berkaitan dengan kuarantin. Okey. Assalamualaikum Nur Masyitah. Okey, pelajar sebagaimana yang saya terangkan tadi, selepas saja di kuarantin selama 14 hari, mereka boleh pulang sebagaimana biasalah untuk pulang bermalam di hujung minggu. Walau bagaimanapun tertakluk kepada peraturan kami, iaitu kena datang semula ke kolej sebelum jam 10.30 malam pada hari Sabtu. Kerana esoknya iaitu hari Ahad kelas akan berjalan sebagaimana biasa. Baik Puan, okey, kita terus kepada soalan seterusnya berkaitan dengan hal ehwal pelajar juga. Okey, ini soalan yang kita dah terima sebelum sesi live ini. Okey, soalan dia adalah, anak saya pernah mendapat tawaran melanjutkan pelajaran di KPM tempoh hari tetapi tidak membuat pengesahan ataupun mungkin tidak sempat membuat pengesahan. Bolehkah kami membuat rayuan semula? Okey, ini mungkin dari soalan daripada ibu bapa lah ataupun keluarga. Okey, mungkin Puan Azlina boleh jawabkan? Okey, sekejap tadi ada masalah. Okey, sekejap. Okey, anak saya pernah mendapat tawaran melanjutkan pelajaran tapi tidak membuat pengesahan. Bolehkah kami membuat rayuan semula? Okey, saya sebelum saya minta maaf lah kerana untuk membuat rayuan semula ni, dia ada tarikh-tarikh tertentu yang dikeluarkan oleh pihak UKIM. UKIM ni daripada pihak MARA lah, bagian keputusan MARA dan penataran MARA. Okey, mereka ni akan membuat satu tempoh di mana ada tempoh yang digunakan membuat rayuan semula. Walau bagaimanapun untuk sesi pemasukan Julai ini, iaitu ambilan 2 ni telah ditutup untuk buat rayuan semula. Okey, dan hanya akan dibuka balik sebelum sesi yang akan datang. Jadi pada masa itu, puan-puan yang mana yang ingin anak melanjutkan pengajian di KPM ni bolehlah buat rayuan pada tempoh tersebut. Kami akan sentiasa membuat promosi bilakah tarikh boleh membuat rayuan dan sebagainya. Okey, jadi rajin-rajinlah tengok di Facebook kami ataupun website kami. Baik, terima kasih Puan Azlina. Okey, seterusnya kita pergi kepada sektor akademik, okey, berkaitan dengan sesi kelas online. Okey, juga soalan yang diterima sebelum sesi live ini, adakah pelajar semester 1 akan mengikuti kelas secara online? Okey, terima kasih. Tadi saya pun dah jawab juga soalan yang macam ni awal-awal tadi. Macam saya katakan awal tadi, bahawa untuk pelajar semester 1 strategi pembelajaran adalah menggunakan strategi gabungan. Strategi gabungan bermaksud
akan ada kelas secara online dan juga akan ada kelas secara bersemuka, iaitu berjumpa dengan pensyarah di dalam kelas macam biasalah. Tapi dia akan lebih kepada kelas secara bersemuka berbanding dengan online. So dia akan bergabung. Ada dua strategi, iaitu gabung online dan juga face to face. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Cik Maizul atas jawapan tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan berkaitan dengan sistem SMS tentang pelajar keluar dan masuk kampus masih berfungsi. Okey, ini mungkin saya boleh panggil Puan Azlina untuk jawab soalan berkaitan dengan ini. Okey, tentang sistem SMS ni masih lagi beroperasi sebagaimana biasa kerana ini ada satu kemudahannya di mana apabila anak tuan-puan keluar ke outing ataupun pulang bermalam, okey, tuan-puan akan dapat SMS yang menyatakan apabila pelajar tersebut dia akan touch ID card dia di pondok pengawal, waktu mereka touch out ataupun dia masuk semula daripada keluar ataupun daripada outing, tuan-puan akan terima SMS daripada kami. Jadi memang kita teruskan penggunaan sistem SMS ini dan masih berfungsi. InsyaAllah. Okey, masih berfungsi. Jadi seterusnya kita pergi kepada soalan lagi berkaitan dengan hal ehwal pelajar. Okey, daripada Encik Muhammad Haikal Akib. Assalamualaikum, adakah pelajar dibenarkan berkenderaan sendiri sepanjang pengajian? Okey, hanya pelajar yang bermula daripada SEM 4 ke atas sahaja dibenarkan untuk membawa kenderaan sendiri sepanjang pengajian. Pelajar baru ataupun pelajar SEM 1, 2, 3 kita tidak membenarkan mereka membawa kenderaan sendiri. Atau kenderaan sendiri ni termasuklah motor, kereta dan sebagainya lah. Tetapi hanya pelajar SEM 4, 5, 6 dan ke atas sajalah yang boleh dibenarkan kerana lagipun tempat letak kenderaan kami adalah terhad kepada pelajar. Baik, terima kasih Puan Azlina. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan daripada Dewi Fariha Ernest. Okey, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, jika lulusan diploma perakaunan daripada KPM hendak menyambung pengajian ke peringkat sarjana muda di UiTM, berapa tahunkah tempoh yang perlu diambil? 2,5 tahun atau 3 tahun? Okey, ini mungkin data ini mungkin kita boleh dapat daripada Encik Maizul. Okey, berkenaan dengan berapa lama pelajar itu, adakah mereka boleh mendapat transfer kredit yang tinggi bila mereka melanjutkan pengajian di institusi-institusi tertentu? Okey, silakan Encik Maizul. Okey, terima kasih Dewi Fariha. Panjang soalan ni kan, tak nampak muka saya. Okey, kita sebenarnya UiTM, ada yang beranggapan UiTM ni di bawah MARA. Sebenarnya mungkin saya nak perjelaskan bahawa UiTM bukan di bawah MARA. Jadi untuk pelajar graduan kita daripada KPM untuk sambung degree ataupun bachelor in accounting di UiTM, sebenarnya kredit transfer ni mengikut rekod kita. UiTM sebenarnya tak berapa banyak sangatlah dia bagi kredit transfer kepada pelajar-pelajar kita. Jadi bila nak sambung degree tu, kalau tak silap saya, maafkan saya kalau saya tersalah, tapi kalau saya ingat saya lebih kurang 2,5 tahun hingga 3 tahun jugalah untuk sambung degree di UiTM. Saya rasa 2 tahun setengah 2 tahun setengah, sebab ada beberapa kursus subjek yang dapat kredit transfer tapi tak banyak berbanding dengan mungkin universiti-universiti lain. Tapi untuk makluman Dewi Fariha, ni saya cerita tentang rekod kita. Kebanyakan pelajar graduan daripada KPM melanjutkan pengajian mereka. Kalau mereka banyak juga yang memilih untuk ke UniKL. UniKL agak banyak kredit transfer yang diberikan oleh UniKL kepada graduan daripada KPM. Bukan hanya di KPM Bandar Penawar, tapi untuk ke semua KPM. Okey. Dan untuk UiTM 2 tahun setengah, insyaAllah 3 tahun lebih kurang macam tu. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Mazul. Cik Mazul ada soalan lagi berkaitan dengan akademik. Okey, soalan dia adalah, bilakah anggaran tarikh peperiksaan final untuk pelajar sesi kemasukan Julai 2020? Okey, ini mungkin bagi sesi baru lah kot. Sesi baru ataupun semester 1. Okey. Jadi kita persilakan Cik Maizul untuk menjawab soalan ni. Ada beberapa lagi soalan berkaitan dengan akademik. Jadi kita persilakan dulu untuk Cik Maizul.
Terima kasih Puan Syafirah ke Cik Syafirah yang bertanya berkenaan dengan peperiksaan final untuk sesi Julai ini. Dijangka kalau ikut kalender akademik yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan Tinggi, minggu peperiksaan akan bermula pada 14 hingga 22 Oktober. 14 hingga 22 Oktober itu adalah minggu peperiksaan di KPM Bandar Penawar. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Mazul. Okey, seterusnya okey, kita pergi kepada soalan lagi berkaitan dengan akademik daripada Encik Amirul Hakim. Ini alumni KPM Bandar Penawar. Okey, berapakah minimum pointer yang melayakkan pelajar untuk layak ke program IESP dan adakah program IESP akan berjalan pada tahun ini? Okey, terima kasih kepada M. Amirul. Alhamdulillah, ini semangat nak pergi ke overseas ni. ISP adalah program khas yang ke mana kita menghantar pelajar-pelajar cemerlang. MARA menghantar pelajar-pelajar cemerlang untuk melanjutkan pengajian di peringkat degree di luar negara lah, di universiti pilihan di luar negara. So, berapa minima pointer untuk melayakkan pelajar? Ia berbeza mengikut tahun. Jadi, kalau ikut tahun ini, pelaksanaan tahun ini, pointer untuk keluar negara 3.90 kalau tak silap saya lah. Pernah dulu 3.75 pun kita dah hantar ke luar negara. Jadi dia mengikut syarat-syarat semasa yang ditentukan oleh bahagian penganjuran pelajaran MARA BPP. Tapi tahun-tahun ini, if not mistaken, 3.90. Dan adakah program ISP akan berjalan pada tahun ini? Tahun ini memang kita akan ada menghantar pelajar. Tapi untuk tahun yang berikutnya, macam saya selalu katakan apabila ditanya soalan ini, ia bergantung kepada keputusan ataupun keputusan yang dibuat oleh pengurusan tertinggi MARA. Tapi seingat saya lah, MARA masih lagi meneruskan tradisi untuk menghantar pelajar-pelajar cemerlang daripada institusi pendidikan MARA untuk melanjutkan pengajian keluar negara. Saya tak pernah gagal MARA menghantar pelajar lah. Jadi hopefully berdoa lah kita supaya ekonomi kita stabil, kita ada peruntukan dan MARA boleh terus menerus untuk menghantar pelajar-pelajar cemerlang. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Mazul untuk jawapan tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan daripada Nur Aisyah Fatin. Sewaktu pendaftaran nanti ada apa-apa lagi ke pembayaran yang perlu dijelaskan? Jadi saya panggil Puan Azlina lah untuk menjawab soalan berkaitan ni. Okay, thank you Razak. Okay, tentang pembayaran lain yang perlu dijelaskan semasa pendaftaran. Okay, ni saya rasa Nur Aisyah Fatin ni pelajar yang akan mendaftar pada SEM 1 nanti lah. Ya. Okay, jadi untuk pengetahuan Fatin, okay, pembayaran pelajar SEM 1 telah pun awak bayar iaitu sebanyak RM320. Jadi hanya bawa resitnya sahaja semasa pendaftaran ya. Tentang bayaran lain yang perlu dibayar, ada dua bayaran lain iaitu bayaran muafakat, yuran muafakat dan juga yuran koperasi. Okey, yuran muafakat hanyalah berjumlah RM50 saja pada pendaftaran kali pertama dan selebihnya baki akan dibayar semasa anda SEM 4 ya. Manakala yuran pendaftaran ahli koperasi Okey, kita ada masalah teknikal sedikit. Okey. Tapi tak apa, kita sementara menunggu Puan Azlina back to online. Okey, jadi saya mempersilakan Encik Maizul untuk jawab soalan-soalan berkaitan dengan akademik. Okey. So ada satu soalan ni berkaitan dengan ACCA sebab kita dekat Bandar Penawar ni kita ada diploma in accounting. Jadi mungkin kita boleh dapatkan satu input daripada Cik Maizul berkaitan bagaimana pelajar ni nak sambung ke ACCA setelah mengambil diploma in accountancy di KPM Bandar Penawar. Okey, terima kasih Cik Razak, terima kasih juga kepada yang bertanya Syikin Sabudin bagaimana pelajar untuk sambung ACCA ini. Selalunya kita sarankan pelajar, dia ada beberapa institusi yang mana pelajar lepasan diploma in accounting boleh further study dalam ACCA. Ada yang pergi ke UiTM,
Tapi di pihak kita, di pihak MARA lebih menggalakkan andai kata nak menyambung ke SCCA boleh terus disambung pengajian peringkat SCCA di Kolej Politek MARA. Kita ada program SCCA kat sana. Jadi boleh mohon untuk sambung di SCCA di Kolej Politek MARA. So bila kita buat degree di institusi pendidikan MARA ni sebenarnya banyak kelebihan yang pelajar akan dapat lah, terutamanya dari segi pembiayaan pembelajaran, mungkin akan dapat certain diskaun ketika menamatkan pengajian nanti, insyaAllah. Jadi kita mencadangkan selain daripada tempat-tempat macam UiTM ataupun pusat-pusat lain, boleh consider untuk menyambung pengajian di Kolej Politek MARA ataupun Kolej Universiti Politek MARA. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Mazul untuk jawapan tadi. Baik, seterusnya kita Puan Azlina sudah kembali online. Jadi kita teruskan untuk Puan Azlina menjawab soalan daripada Cik Nur Aisyah Fatin tadi berkaitan dengan pembayaran. Thank you atas soalan Fatin tadi. Semasa pendaftaran pelajar SEM 1, mereka hanya perlu membawa resit yang telah dibuat bayaran apabila dah sah setuju terima tawaran, iaitu pembayaran berjumlah RM320 ya. Ada tak apa-apa lagi pembayaran yang perlu dijelaskan semasa pendaftaran nanti? Hanya ada 2 lagi bayaran lain yang perlu dijelaskan, iaitu bayaran sebagai ahli muafakat dan juga ahli koperasi Kolej Profesional MARA KPM Bandar Penawar ini, iaitu yuran muafakat berjumlah sebanyak RM125 sepanjang pengajian. Walau bagaimanapun masa mendaftar 1 hari bulan atau 2 hari bulan nanti hanya perlu bayar RM50 sahaja. Bakinya Fatin ataupun pelajar lain akan bayar semasa anda SEM 4 ya. Untuk yuran koperasi pula hanyalah perlu membayar sebanyak RM22 sahaja, iaitu sekali saja bayaran dibuat sepanjang tempoh pengajian selama 2 tahun di KPM Bandar Penawar. Dua bayaran itu saja. Jadi mungkin apabila mendaftar nanti bawa resit yang telah dibayar menggunakan MARA Apps tu untuk tujuan semakan kami. Kemudian perlu sediakan duit sebanyak RM72 lagi untuk membayar yuran muafakat dan juga yuran koperasi. Itu sahaja. Baik, terima kasih Puan. Seterusnya kita beralih kepada soalan daripada mungkin daripada pelajar ataupun ibu bapa. Soalan yang telah diambil sebelum sesi live ini. Berapa orang pelajar yang akan ditempatkan di dalam satu kelas? Ini mungkin soalan berkaitan dengan akademik lah. Jadi saya persilakan Cik Mazul untuk menjawab soalan ni. Terima kasih kepada yang bertanya. Ni soalan yang kita dapat awal Cik Razak. Macam saya maklumkan pada awal tadi atas nasihat daripada MKN dan juga KKM dan juga garis panduan yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidikan Tinggi MARA, kita menetapkan bahawa untuk kelas kita ada 2 saiz kelas yang berbeza, iaitu satu kelas yang agak besar yang mana kita boleh memuatkan lebih kurang, kalau ikut normal capacity lebih kurang 40 orang boleh masuk, tapi because of kita mengamalkan penjarakan sosial, so kelas yang besar kita muat dalam 18 hingga 19 orang sahaja, dan satu kelas yang kecil selalunya kita boleh muat dalam 30 atau 30 orang. Tapi untuk sesi yang akan bermula pada 5 hari bulan nanti, kita hanya akan muatkan lebih kurang 15 orang sahajalah. Dan juga satu lagi kita ada di Dewan Kuliah. Dewan Kuliah kita kalau full capacity dia boleh muat dalam 230 orang. Tapi untuk sesi akademik yang akan datang, kita hanya akan memuatkan lebih kurang, maksimum boleh pergi dalam 70 orang. Itu setelah kita pastikan ada penjarakan sosial. Jadi terima kasih atas soalan yang diberikan. Baik, Cik Maizul, ada satu lagi soalan berkaitan dengan akademik. Soalan dia yang inilah. Adakah kami akan mendapat sijil dekan daripada result last semester? Last semester dimasukkan mungkin sesi Januari 2020. Jadi persilakan Cik Mazul untuk menjawab. Jawapannya ya, anda akan dapat sijil dekan tersebut daripada result anda semester lepas. Dan ada juga yang bertanya, saya rasa mungkin ada soalan nanti kita akan tengok bahawa adakah majlis anugerah kecemerlangan akademik akan diteruskan buat pada tahun ni atau tidak. Sebab selalunya kita akan ada majlis tersebut untuk kita bagikan, memberikan sijil-sijil tersebut kepada pelajar-pelajar cemerlang. Jadi untuk anugerah tersebut pun kita sedang dalam proses untuk mengadakan anugerah
Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik secara online dan kemudian CJ tersebut akan dihantar kepada pelajar lah tapi majlis tersebut insya-Allah kita dalam proses untuk adakan secara online dan pelajar-pelajar yang menerimanya akan dijemput untuk hadir kepada majlis tersebut. Jadi jangan risau, anda dekan, anda akan dapat CJ insya-Allah. Baik, terima kasih Cik Maizul untuk penerangan tadi. Baik, soalan seterusnya berkaitan dengan Assalamualaikum, nak tanya bagi pelajar baru yang duduk asrama berapakah orang pelajar bagi setiap bilik? Daripada Cik Asmawani Kasim. Jadi saya menjemput Puan Azlina TPHCP untuk menjawab soalan ni. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Asmawani. Okey, untuk pelajar baru dan juga pelajar kanan bilik yang kami tetapkan pada setiap pelajar adalah hanya 2 orang sahaja satu bilik ya. Ini adalah di mana kami telah mengubah dari segi pematuhan SOP penjarakan sosial. Sebelum ini bilik kami ada 4 katil tapi kami kurangkan kepada 2 katil sahaja bagi mematuhi SOP penjarakan sosial lah. Jadi ada bilik lain di mana 2 katil kami kurangkan menjadi 1 orang di satu bilik. Jadi untuk pelajar baru kami akan tempatkan semuanya 2 orang sahaja satu bilik. Sama lelaki dan perempuan. Baik, terima kasih Puan. Okey, dia ada perubahan sikit lah berkaitan sebab kita ada SOP baru untuk penjarakan sosial kan. Okey, jadi seterusnya saya nak paparkan soalan daripada Encik Muhammad Faizal bin Muhammad Noor. Okey, salam, untuk program diploma logistik adakah ia diiktiraf oleh badan-badan profesional luar? Mohon penjelasan. Jadi yang ni mungkin saya boleh jemput Encik Maizul untuk menjelaskan sedikit tentang sebarang jenis badan yang mengiktiraf diploma logistik ni. Terima kasih kepada Encik Muhammad Faizal. Jawapan ni saya tujukan juga kepada bakal pelajar dan juga alumni alumni diploma in logistik, diploma in integrated logistic management. Untuk makluman semua bakal pelajar dan juga alumni khusus DLM, program DLM ini, bahawa program DLM di KPM Bandar Penawar telah mendapat pengiktirafan oleh CILT, iaitu Chartered Institute of Logistics and Transport Malaysia. Jadi apabila anda graduate daripada maknanya program kita, silibus kita semua diiktiraf oleh CILT Malaysia. Jadi CILT adalah badan profesional di Malaysia. Macam kalau accounting dia ada CCA, tetapi kalau untuk logistik dia ada CILT. Jadi program kita memang diiktiraf dan the best thing is dengar betul-betul, apabila anda menamatkan pengajian nanti, jika anda berminat untuk menghadiri convocation CILT ni, okey, anda boleh hadir convocation tersebut dan anda akan menjadi CILT members. Bila jadi CILT members, yang bestnya adalah ada added value dan insya-Allah apabila anda terjun ke bidang ataupun ke dunia pekerjaan, anda akan lebih tinggi sedikit berbanding dengan orang lain yang tak ada members of CILT. So dia sangat satu added value yang sangat bagus kepada pelajar-pelajar diploma integrated logistic management yang akan masuk, yang sedang belajar dan juga yang telah belajar. Okey, terima kasih Encik Muhammad Faizal atas soalan tersebut. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada soalan lagi berkaitan dengan IESP ni. Soalan ini pun agak panjang juga. Okey, sekiranya pelajar tidak dapat memenuhi pointer minimum untuk mendapat tajaan MARA tapi masih mahu melanjutkan ijazah di luar negara, bolehkah pihak KPM mencadangkan ataupun memberi panduan di manakah universiti yang diiktiraf dan bentuk-bentuk tajaan yang lain yang boleh dipohon? Ini daripada Cik Amy Liza. Jadi Cik Maizul boleh sambung terus untuk menjawab soalan berkaitan dengan ni? Okey, yang ini sebenarnya lebih elok jika rujuk kepada kaunselor lah. Mungkin kaunselor dia ada senarai universiti-universiti yang boleh sambung pengajian di peringkat di luar negara, dan juga bentuk-bentuk tajaan yang boleh dimohon oleh pelajar. Jadi saya cadangkan kepada Amy Liza, mungkin boleh hubungi kaunselor kalau di KPM Bandar Penawar, sama ada Puan Nur Syadira ataupun Cik Rumah Hazan lah. Mereka mungkin boleh bantu untuk tunjukkan jalan
apa yang boleh dibuat jika tidak berjaya untuk memohon ke program ISP tadi. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Encik Maizul untuk jawapan tadi. Baik, seterusnya kita beralih kepada soalan berkaitan dengan hal ehwal pelajar, okey, berkaitan dengan allowance. Okey. Daripada Zaunidin Munaji, okey. Assalamualaikum, nak tanya adakah semua pelajar SEM 1 layak mendapat allowance seperti pelajar sebelum ini? Jadi mungkin Puan Azlina boleh jawabkan berkaitan dengan isu ni. Line tak okey. Unstable. Okey, Puan boleh dengar ke saya cakap? Okey, tak apa. Okey, Puan, line dia masih lagi tak okey. Jadi kita beralih kepada soalan-soalan yang lain lah. Okey, ada satu soalan berkaitan dengan akademik lah, berkaitan dengan hal ehwal akademik. Okey, soalan dia adalah, okey, kejap saya letak kejap dekat sini. Okey, bagaimanakah pembelajaran online akan berjalan untuk pelajar senior ataupun pelajar kanan? Jadi saya jemput Encik Maizul untuk jawab soalan ni lah. Terima kasih atas soalan tersebut. Pelajar-pelajar kanan atau pelajar senior iaitu semester 2, 3 dan 4 mereka tidak perlu kembali ke college. Mereka akan menjalani proses PDP, pembelajaran dan pengajaran dalam bentuk atas talian lah, secara online di rumah masing-masing. Jadi menjawab soalan ini, bagaimana pembelajaran online akan berjalan untuk pelajar senior, sebenarnya kita ada beberapa platform yang kita sarankan kepada pensyarah untuk gunakan, tetapi terpulang kepada pensyarah lah. Antara platform yang kita cadangkan adalah menggunakan Microsoft Teams dan juga Zoom dan juga Google Meet. Untuk Microsoft Teams, pelajar, saya rasa semua pelajar-pelajar senior telah mempunyai email address yang Microsoft. Kalau tak ada email tersebut, kontak ataupun hubungi mentor anda dan minta email address tersebut melalui mentor anda lah. Mentor akan berikan email tersebut dan email ni akan digunakan pakai andai kata pensyarah anda memilih untuk menggunakan Microsoft Teams sebagai platform untuk proses online. Dan juga online ni bukan hanya gunakan platform Microsoft Teams ataupun Zoom, Google Meet. Ada juga pensyarah menggunakan media WhatsApp, ada juga pensyarah menggunakan Telegram, ada juga pensyarah menggunakan mungkin Facebook Live. Itu antara media-media yang atau flexibility learning yang kita sarankan kepada pensyarah untuk digunakan pakai dalam proses PDP sepanjang semester ini. Okey, terima kasih kepada soalan tersebut. Baik, terima kasih Encik Maizul atas jawapan tadi. Okey, seterusnya kita berbalik semula kepada Puan Azlina. Okey, nak tanya Puan Azlina, line sudah okey ke? Boleh dengar ke apa saya cakap? Okey. Jadi kita sambung balik berkaitan soalan tadi. Kita terus kepada soalan inilah. Soalan berkaitan dengan bas. Okey, adakah bas disediakan di KPM Bandar Penawar untuk pelajar pulang ke kampung semasa cuti semester? Jika tidak, berapakah jarak jauh daripada KPM Bandar Penawar ke stesen bas? Okey, soalan yang menarik ni daripada Cik Mimi Ziana. Okey, KPM Bandar Penawar memang ada bas tapi untuk urusan pulang ke kampung semasa cuti semester, kami tidak sediakan bas kami lah kerana kebanyakan pelajar ni semua dah besar-besar 18 ke atas mereka lebih suka untuk pulang sendiri Jika soalan yang kedua tu, jika tidak, berapakah jarak jauh dari KPM BP ke stesen bas? Okey, daripada pintu pagar utama kolej untuk ke stesen bas Bandar Penawar hanya tak sampai 5 minit.
dekat sahaja di sini, dan kalau sekiranya pelajar destinasinya ke Pantai Timur, ke Terengganu, bas daripada Bandar Penawar ke Kuala Terengganu memang ada boleh beli tiket di situ ataupun secara online, beli tiket online di koperasi dan sebagainya ya. Jadi urusan daripada pintu pagar hendak ke ke stesen bas tu biasanya urusan sendiri ya, urusan pelajar sendiri. Kalau sekiranya pelajar ingin pulang ke destinasinya ke Kelantan misalnya ataupun ke lain-lain destinasi di utara dan sebagainya, biasanya pelajar akan pergi ke stesen bas Bandar Penawar yang itu kurang daripada 5 minit saja perjalanan daripada kolej kita, dan menaiki bas ke Kota Tinggi. Daripada Kota Tinggi, daripada sini ke Kota Tinggi ambil masa lebih kurang dalam 45 minit perjalanan bas, dan di sana pelajar akan naik bas lah ke destinasi masing-masing. Ya, tapi bas kolej kadang-kala kita juga sediakan perkhidmatan untuk pelajar pulang ke kampung masing-masing sekiranya keadaan memerlukan lah ya. Contohnya van kami juga ada kalanya kami hantar pelajar ke airport ya, iaitu ke airport Senai yang jauhnya lebih kurang 1 jam daripada sini ya, dan ada kalanya juga kami bantu juga pelajar yang memerlukan, itu kita menggunakan perkhidmatan van hantar juga ke Kota Tinggi. Pernah ya kami lakukan itu based pada request ya. Okay, back to you. Baik, terima kasih Puan Azlina atas jawapan tadi. Baik, kita ada satu lagi soalan. Kita tertinggal satu soalan ni. Okey, soalannya daripada Aisyah Muhammad Najib. Okey. Dia tanya, non-Malay boleh masuk ke sebab tengok Muslim Melayu? Okey. Jadi yang ni saya minta Tuan Pengarah lah untuk jawab soalan ni. Okey. So Tuan Pengarah boleh, Encik Mazan akan jawab soalan berkaitan dengan mungkin ada kota ataupun dengan non-Malay ni lah. Silakan. Encik Mazan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan soalan daripada Aisyah Muhammad Najib ni, terima kasih mengutarakan soalan non-Malay boleh masuk ke. Untuk makluman Aisyah dan semualah kita di KPM Bandar Penawar ni adalah merupakan satu institusi di bawah MARA yang mana kami adalah meneruskan polisi ataupun dalam erti kata lain kami kami adalah pelaksana polisi yang telah ditetapkan oleh pihak MARA. Jadi untuk setakat ini KPM masih lagi tidak meletakkan nan bumi berada dalam kawasan kolej. Jadi itu adalah polisi bagi MARA yang telah dirangka dan kita akur dengan polisi tersebut. Tapi sekiranya di antara ibu bapa tu, contoh ibu dia adalah warga contoh Indonesia, ayahnya adalah bumi putera orang Melayu kita, maka dia boleh masuk. Salah satulah, sama ada ibu atau ayah dia bumi putera orang Melayu kita ataupun bumi putera Sabah dan Sarawak. Sekiranya salah seorang tu, maka dia boleh masuk. Tapi sekiranya ibu dan ayah dia bukan bumi putera, maka tidak boleh masuklah. Jadi kami sini adalah sebagai pelaksana polisi yang telah ditetapkan oleh pihak MARA. Jadi itulah yang kami laksanakan di Bandar Penawar dan juga di semua KPM lainlah. Okey, kembali. Baik, terima kasih Tuan Pengarah. Okey, Tuan Pengarah, ada satu lagi soalan daripada Puan Mazrina. Saya rasa ini mungkin satu cadangan lah. Mungkin satu cadangan daripada Puan Mazrina. Okey, Assalamualaikum. Saya merupakan seorang guru di Kuantan. Maaf saya nak bertanya, saya rasa tak ramai pelajar yang tahu mengenai kewujudan KPM dan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan jika mendaftar di KPM. Adakah mungkin faktor kurang promosi atau bagaimana? Saya rasa pelajar lepasan SPM lebih berminat untuk ke Politeknik berbanding KPM. Jadi saya persilakan Tuan Pengarah untuk menjawab soalan ni ataupun cadangan ni. Sekali lagi saya ucap terima kasih pada pihak yang bertanya, Puan Mazrina Abdurrahman. Dia begini, hak untuk memasuki mana-mana institusi pengajian sama ada di peringkat diploma atau di peringkat degree adalah terletak pada pelajar tersebut. Kami bagi pihak kolej ataupun bagi pihak institusi hanya membuat promosi. Jadi untuk makluman pihak yang bertanya dan tuan-tuan sekalian,
Untuk promosi, kita di KPM ni ada 6. Jadi setiap KPM telah dipertanggungjawabkan oleh pihak MARA sendiri ataupun pihak bahagian pendidikan tinggi mengikut zon yang telah ditetapkan. Jadi kami di KPM Bandar Penawa mungkin cover zon selatan bersama dengan KPM Bandar Melaka dan KPM Molek. Manakala KPM Indra Mahkota pun dia akan cover zon Pantai Timur, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Manakala KPM Seri Iskandar dia akan cover bahagian utara, Kedah, Penang dan Perlis lah. Manakala KPM Branang dia akan cover zon tengah lah, termasuk di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi promosi memang telah kita laksanakan dan bermacam-macam hebahan yang telah kita buat melalui media sosial. Jadi soalnya adakah pelajar dia berminat selain daripada KPM, itu kita terletak pada pelajar. So, promosi memang telah dilaksanakan, malahan ke sekolah-sekolah pun kita telah buat dan sebagainya. Tapi sebenarnya untuk tahun ini saja kita lihat permohonan melalui UPIM online tu adalah sangat banyak, sangat banyak, dan kita lihat daripada bahagian pengambilan khususnya KPM memang permohonan dan permintaan itu adalah sangat tinggi. Jadi soalnya sekarang ni dia berminat pada politeknik dan sebagainya sebab mungkin kita KPM adalah bidang lebih kepada bidang pengurusan. Mungkin di politeknik dia lebih kepada bidang hands on dan sebagainya. Itu pada anggapan saya lah. Tapi kita melihat secara lebih luas, iaitu bukan sekat di KPM, kita juga ada di KKTM, kita ada MARA, ada IKM dan IKM, KKTM dan Kolej MARA sendiri. Jadi begitu luasnya institusi pendidikan MARA ini, jadi pelajar-pelajar ataupun ibu bapa dia boleh memilih. Kalau dia tidak masuk di KPM, mungkin dia boleh masuk di IKM ataupun di KKTM. Saya rasa penjelasan saya itu boleh menjawablah soalan daripada Puan Mazrina tersebut. Ya, kembali pada Cik Razak. Baik, terima kasih Tuan Pengarah di atas jawapan yang bagus tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan. Saya rasa ini mungkin kita ambil 2 soalan yang terakhir lah. Okey, bilakah convocation akan diadakan selepas pelajar tamat pengajian di KPM? Selepas berapa bulan? Okey, jadi saya persilakan Encik Maizul Draman untuk menjawab soalan berkaitan dengan convocation. Okey, terima kasih Cik Razak. Okey, bilakah convocation akan diadakan? Okey, selalunya untuk makluman semua, convocation untuk institusi pendidikan MARA ni kita adakan satu majlis yang besar-besaran dipanggil convocation perdana, dan kebiasaannya kita akan adakan pada bulan 3 atau pada bulan 4 setiap tahun. Macam tahun ni pun kita buat, tahun ni bulan awal sikit, iaitu bulan 2, bulan 3 macam itulah, sebelum PKP dulu. Kita dah buat majlis convocation. Jadi untuk pelajar-pelajar yang graduate pada tahun ini, insya-Allah kalau tak ada apa-apa, sebab sekarang ni banyak yang uncertainty kalau tak ada apa-apa, insya-Allah majlis convocation akan diadakan pada tahun depan, iaitu convocation perdana sama ada bulan 3, bulan 2, 3 atau bulan 4. Jadi itu jawapan saya kepada soalan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Maizul. Okey, seterusnya soalan berkaitan dengan hal awal pelajar lah. Okey, soalan dia berkaitan dengan, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, adakah pelajar perempuan dibenarkan untuk bersolek ke kelas? Okey, so ini saya serahkan kepada pakar lah, Puan Azlina untuk menjawab soalan ini. Okey, terima kasih atas soalan. Okey, kalau kita nak ikutkan semua pelajar perempuan yang mana yang rasanya perlu nak bersolek, tapi janganlah bersolek tebal, sekadar memakai bedak, celak dan lipstick itu tidak ada masalah pun kami di sini kerana kami faham dalam usia remaja yang dah melepasi SPM dan sebagainya ni, para pelajar perempuan berhak pun nak bersolek, tapi janganlah keterlaluan, itu saja tak perlulah nak bersolek gotik dan sebagainya lah, sekadar yang ringkas saja memang kita pun suka juga tengok benda yang cantik kan, jadi okey, tak ada masalah, boleh bersolek. Baik, terima kasih Puan. Puan, ada satu lagi soalan berkaitan dengan hak lewat pelajar lah, daripada Puan Hanisa Hamdan ni. Anak saya perempuan bakal daftar 2 Julai. Adakah SOP akan dihantar kepada anak
nanti. Jadi bagaimana ni? Adakah mereka sudah mendapat, sebab kita ada SOP baru daripada MKN dan sebagainya. Jadi adakah mereka mendapat notifikasi untuk sebarang jenis SOP yang ada di Kolej KPM Bandar Penawan ni? Jadi persilakan Okey. Puan Azlina. Okey, terima kasih Encik Razak. Okey, kepada Puan Hamisah, okey, insya-Allah memang untuk SOP pendaftaran memang ada, kami dah sediakan pun ya. Dan Puan boleh rujuk ke dalam kami punya website iaitu KPM Bandar Penawan, dan Puan boleh rujuk di situ bagaimanakah SOP pendaftaran anak pada 1 dan 2 Julai iaitu untuk pelajar baru. Tapi saya boleh terangkan secara ringkas di sini. Okey, sebagaimana saya mentionkan awal tadi iaitu hanya satu waris sahaja dan juga pelajar yang akan mendaftar sahaja dibenarkan masuk di pintu pagar utama. Okey, pada saya buat visualisasi sekejap ya, di mana kenderaan parent sampai di pintu pagar, pengawal akan minta pelajar untuk scan QR code ya. Kita akan sediakan QR code di mana pengawal akan tembak suhu termometer di dahi setiap yang datang. Okey, katalah Puan datang bersama anak. Okey, kedua-dua suhu badan Puan akan disaring di situ dan kena catatkan di dalam buku lah. Seterusnya Puan akan terus diberitahu untuk bergerak ke Dewan, di mana anak Puan akan turun seorang sahaja untuk membuat pendaftaran di Dewan Besar ya. Okey, apabila anak Puan pergi ke Dewan Besar, SOP-nya adalah katalah dan satu masa itu hanya 10 atau 20 orang sahaja yang ditetapkan untuk masuk secara serentak di dalam Dewan untuk pendaftaran ya, dengan penjarakan sosial. Hari ini dan juga esok pihak kami telah menyediakan Dewan tu untuk ready secara total lah untuk menerima pelajar-pelajar baru mengikut dan juga mematuhi SOP yang dibenarkan ya. Okey, kemudian selepas selesai urusan pendaftaran, di mana bawa segala dokumen yang berkaitan resit bayaran untuk ditunjuk kepada kaunter semakan, anak Puan akan terus diberikan kunci bilik di asrama, di mana sekejap saja pendaftaran di sini, mungkin dalam 10 hingga 15 minit saja mengikut giliran. Jadi sebaik Puan tidak dibenarkan turunlah daripada kenderaan, hanya anak saja yang dibenarkan pergi ke Dewan. Anak Puan akan masuk ke kereta dan terus bergegas ke asrama yang diberikan ya. Okey, katalah anak Puan dapat di asrama perempuan blok A iaitu blok Adni, bilik sekian-sekian. Jadi di sini pihak kami memberi satu keluasan di situ, di mana waris dan juga pelajar seorang saja waris dibenarkan untuk masuk ke asrama untuk melihat. Yalah, of course lah, kita mendaftar anak kali pertama ke tempat yang baru, memanglah ibu bapa nak tengok ya bagaimana bilik anak, bagaimana asrama dan sebagainya. Jadi kami membenarkan, tapi seorang sahaja yang dibenarkan untuk masuk dan diminta mengemas barang seberapa segera untuk unloading segala barang yang dibawa. Seterusnya, sekiranya ada lagi peralatan yang tidak mencukupi, sebagai contohnya lah baldi terlupa nak bawa dan sebagainya, Puan boleh bawa anak ke koperasi kami ya. Koperasi kami adalah terletak di berhadapan dengan kafe. Jadi memang akan adalah satu signage yang menunjukkan koperasi KPM Bandar Penawan. Di situ boleh dapatkan segala barangan yang ada, kerana once dah masuk pintu pagar utama, Puan dan anak tidak benarkan lagi keluar untuk membeli makanan di luar dan sebagainya. Kafe kami akan buka pada hari pendaftaran tersebut, akan dibuka mengikut SOP yang dibenarkan. Puan dan anak boleh membeli makanan tengah hari dan sebagainya di situ. Okey, sebaik saja selesai urusan pembelian barang di koperasi, okey, Puan diminta ataupun waris diminta meninggalkan pelajar untuk pelajar mengemas kembali barang-barang di dalam asrama, sehinggalah jam 3 petang ataupun 2.30 hingga 3 petang pelajar akan diminta berkumpul ya, secara mematuhi penjarakan sosial juga untuk memulakan minggu orientasi ataupun program pembinaan sasiah yang mana kita telah aturkan untuk pelajar. Waris sesudah itu memang diminta untuk keluar daripada kawasan kolej. Sehinggalah 14 hari kuarantin barulah waris boleh datang melawat anak di kolej ataupun anak boleh pulang bermalam pada waktu yang ditetapkan. Okey, saya harap penjelasan ini jelaslah bagi Puan ya, dan juga yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan atas jawapan yang sangat lengkap tadi.
Baik, seterusnya kita ambil satu lagi soalan. Okey, soalan yang agak penting juga. Okey, daripada page Muafakat MRSM Parit. Okey, adakah semua pelajar kanan tidak akan pulang ke kampus? Jadi ini saya minta Encik Maizul sebagai TP HAA untuk menjawab soalan berkaitan dengan inilah. Silakan Encik Maizul. Okey, terima kasih wakil daripada Muafakat MRSM Parit, dan juga mungkin soalan ni juga ramai ibu bapa nak tahu ataupun pelajar nak tahu. Saya rasa pelajar dah maklum, cuma mungkin ibu bapa yang belum mungkin inilah. Untuk makluman semua bahawa keberadaan pelajar kanan, iaitu pelajar-pelajar senior, hanya pelajar semester 2, 3 dan 4 sahaja yang akan belajar di rumah secara online. Semester 2, 3 dan 4 sahaja. Pelajar semester 1 dan juga pelajar semester 5, 6, 7, pelajar final year atau final semester, mereka akan kembali ke kolej dan akan belajar di kolej secara strategi gabungan yang saya terangkan awal tadi, ada face to face dan juga ada online. Ini adalah ketetapan ataupun garis panduan, mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh bahagian pengajian tinggi MARA, BPT MARA. Jadi saya ulang balik, pelajar 1, 5, 6, 7 akan berada di dalam kolej, pelajar semester 2, 3 dan 4 akan menjalani sesi PDP secara dalam talian di rumah masing-masing. Okey, terima kasih kepada Muafakat MRSM Parit. Baik, terima kasih Cik Mazul atas jawapan tadi. Baik, kita telah pun ke udara lebih kurang 1 jam setengah. Okey, dan kita pun hampir kepada penamatan untuk siaran ini. Jadi segala soalan-soalan yang mungkin kami belum jawab ataupun tidak terjawab, okey, soalan-soalan di dalam page ini ataupun soalan-soalan yang diterima sebelum ini, kami akan jawab melalui online ataupun offline. Kalau di page ini kami akan reply lah, kami akan reply mana-mana yang tidak terjawab tadi. Jadi diharapkan sesi hari ini telah memberikan satu input kepada tuan-tuan tentang KPM Bandar Penawar, tentang apakah dan bagaimanakah ataupun kenapakah tuan-tuan dan puan-puan perlu memasuki ataupun belajar di KPM Bandar Penawar ini. Jadi untuk yang seterusnya saya mengucapkan wakil daripada KPM Bandar Penawar mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan semoga kita berjumpa lagi selepas ini di lain waktu dan masa yang berbeza. Itu sahaja daripada saya dan wakil pengurusan KPM Bandar Penawar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.